mempunyai bilangan yang cukup untuk membentuk kerajaan. GPS pun alih sokongan mereka terhadap Tambun. Semua itu sudah jadi sejarah. Oleh itu kita pandang ke hadapan. Oleh itu saya harap GPS akan kekalkan pendirian mereka sekarang untuk menyokong Tambun sebagai Perdana Menteri negara kita. Janganlah bersahabat lagi dengan Perikatan Nasional semacam dulu nak menubuhkan kerajaan pintu belakang. Kerana sebagai orang Sarawak, kita tidak mahu dan kita semua berasa risau dan khawatir sekiranya Perikatan Nasional khususnya PAS yang menjadi sebahagian daripada persekutuan, kerajaan persekutuan. Isu yang kedua yang saya ingin bangkitkan ialah ada berkenaan juga dengan bajet itu. Walaupun secara amnya bajet itu adalah memuaskan, tetapi saya ingin menarik perhatian Yang Amat Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini ke atas satu perkara yang saya nampaknya tidak berapa adil terhadap Sarawak, iaitu peruntukan pembangunan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat bahawa peruntukan pembangunan yang sejumlah 5.6 bilion akan diperuntukkan untuk Sarawak khususnya. Walaupun 5 bilion yang dikhususnya untuk Sarawak itu merupakan satu angka yang terbesar kalau kita berbanding dengan bajet-bajet lalu. Tetapi dari peratusannya, oleh kerana perbelanjaan pembangunan tahun ini adalah 99 bilion, maka 5.6 bilion ini merupakan 5.6% saja daripada perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan oleh Sarawak. Kalau kita bandingkan dengan apa-apa yang diperuntukkan khusus untuk negeri iaitu untuk Sarawak tahun lalu. Di tahun 2019, 4.3 bilion diperuntukkan untuk Sarawak. Tetapi pada masa itu jumlah perbelanjaan pembangunan adalah 54 bilion saja, iaitu lebih kurang 7.9% untuk Sarawak, iaitu pada masa itu ya di bawah Pakatan Harapan. 2019 itu bajet 2019, 2020 antara perbelanjaan pembangunan yang 56 bilion, 4.4 bilion diperuntukkan oleh kepada Sarawak, iaitu merupakan 7.8%. Dan maka pada tahun 2021-2022 lebih kurang 6.5% daripada jumlah perbelanjaan pembangunan diperuntukkan untuk Sarawak. Maka kalau kita bandingkan dari segi peratusan, iaitu yang diperuntukkan kepada Sarawak dari itu perbelanjaan pembangunan di bawah bajet 2023 hanya 5.6%. Saya rasa ini amatlah tidak mencukupi dan saya pun ada sikit hairan kenapa kerajaan negeri tidak bising sangat. Dulu semasa kita di bawah Pakatan Harapan memperuntukkan 7.9% daripada perbelanjaan pembangunan kepada Sarawak. Mereka bising kata ini tak adil. Tetapi sekarang semasa mereka ada dalam kerajaan perpaduan, hanya 5.6% yang diperuntukkan untuk Sarawak. Tapi hanya senyap sunyi saja. Tak ada buat bising. Oleh itu saya rasa untuk mengurangkan juran pembangunan di antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia ini, saya seru kepada Yang Amat Berhormat dan juga Kabinet supaya lebih peruntukan dituju kepada pembangunan di Sarawak supaya kita boleh mendekatkan itu tahap pembangunan di antara kedua-dua wilayah itu. Dan satu lagi perkara yang saya ingin sebutkan adalah bank scam yang saya telah sebut dalam minggu lalu.